tahap-tahap ataupun martabat-martabat yang berbagai-bagai. Ada orang bukan Islam yang mereka sanggup melihat Islam ini dengan dada yang lapang, dengan akal yang terbuka. Ada orang yang tidak nak bicara masalah agama. Ada orang yang daripada awal lagi dia bersikap bermusuh dengan Islam pun ada. Daripada awal dia tak dengar, dia tak faham, dia tak apa, tiba-tiba terus dia mengambil sikap bermusuh dengan Islam. Dan hal ini berlaku sejak daripada zaman Nabi SAW. Ada kumpulan seperti Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tak faham, tak tahu apa berkenaan dengan Islam, tetapi mereka terus mengambil sikap bermusuh dengan Islam di waktu itu. Jadi semua ini adalah ketetapan ataupun kejadian yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada azali. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu tugas dan tanggungjawab yang besar kepada para alim ulama supaya mengurus kumpulan-kumpulan ini yang ada di dunia dengan cara Allah Subhanahu wa taala meletakkan garis panduan yang sangat jelas. Yang pertama di dalam Al-Quran, yang kedua diperincikan perkara ini oleh Nabi SAW dalam tempoh kenabian baginda selama 23 tahun. Pendekatan yang dibawa oleh Rasulullah sangat menarik. Di zaman Makkah Al-Mukarramah, uslubud dakwah, pendekatan dakwah Islamiah kepada masyarakat berbeza dengan zaman Madaniyah. Kemudian selepas daripada zaman Madaniyah, Rasulullah kembali semula ke Makkah Al-Mukarramah, bumi yang sama dulu, tapi pendekatan kali ini sangat berbeza. Semua ini adalah suatu perkara yang perlu dipahami oleh para alim ulama supaya agenda Islam yang dibawa mereka ini akan menjadi benda yang positif untuk manusia. Tidak dilihat oleh masyarakat Islam ini sebagai agenda yang berbahaya, dan hatta ada manusia yang menganggapkan bila kita sebut Islam, dia nampak satu juzuk daripada perkara-perkara khusus berkenaan dengan ibadah, berkenaan dengan dia tidak nampak bahawa Islam ini sebenarnya sebuah agama yang syumul, yang ada di dalamnya pembangunan negara, yang ada di dalamnya peraturan hidup, yang ada di dalamnya tamadun, yang ada di dalamnya sistem ekonomi yang sangat mantap, yang ada di dalamnya sistem pemerintahan yang sangat mantap, yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana ideologi yang lain yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dah dengar mukaddimah pun dah panjang dah dalam menceritakan tentang pada kita bagaimana peringkat awal, bagaimana berfungsinya ulama ini sendiri. Yang berhormat Datuk, sebenarnya kalau kita perhati dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sinfan iza salahat salahan nas wa iza fasadat fasadan nas ala wahyal ulama wal umara. Rasulullah sebut ada dua golongan. Kalau baiknya dua golongan ini, maka baiklah seluruh manusia. Kalau buruknya dua golongan ini, maka buruklah seluruh manusia, iaitu ulama dan juga umara. Orang masyarakat ni, dia nampak yang membangunkan ummah ini bukannya ulama, yang membangunkan ummah ini ialah umara. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan pada kita ulama dan juga umara inilah yang membangunkan ummah. Kalau kebetulannya dua-dua ni jahat, maka hancur leburlah ummah. Apa pandangan Datuk dalam bab seperti demikian? Ya. Satu soalan yang sangat menarik untuk kita bincangkan. Sinfani minan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan manusia. Kalau dia baik, maka baiklah manusia, baiklah negara, majulah negara. Kalau hancur dua kumpulan ini, maka hancurlah segala-galanya, iaitulah al-ulama wal umara. Hadis ini jelas memberi gambaran kepada kita betapa gandengan yang mantap di antara umara dan ulama. Sebab dua kumpulan ini mereka mempunyai kemahiran masing-masing.
Sebab Allah cipta manusia sebagaimana yang saya sebut tadi, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Allah meletakkan manusia ini, dia ada darjat yang berbagai-bagai, ada bidang yang berbagai-bagai. Ada orang yang mahir dalam ilmu fiqh, ada orang yang mahir dalam bidang ekonomi, ada orang yang mahir dalam ilmu pemerintahan, ada orang yang mahir dalam ilmu pelaburan, berbagai-bagai jenis manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala minta supaya digabung jalin di antara ulama dan al-umara. Sebab sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita bayangkan bagaimana sejarah yang sangat mantap yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hidup, ketika mana Rasulullah diutus oleh Allah untuk menguasai Madinatul Munawwarah ketika Rasulullah telah melepasi zaman Makkah Al-Mukarramah. Di Madinah bukan saja Rasulullah membina manusia, tetapi Rasulullah membina bumi Madinah di sudut tamadunnya, kemajuannya, ekonominya, keamanannya, hubungan diplomatiknya dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembinaan yang dibina oleh Rasulullah ini dalam waktu yang sama memberi gambaran al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini dalam semua aspek adalah sebuah agama yang paling tinggi martabat dia, yang paling hebat, dan tidak ada mana-mana ideologi, mana-mana agama yang lain yang mampu mengatasi agama yang diturun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengutus Rasulullah menguasai kerajaan di Madinah. Kita tahu bumi gersang, bumi yang tidak ada tamadun, bumi yang syarat dengan jumlah agama yang disebut oleh Imam Ibn Hisham lebih daripada 40 jenis agama. Kabilah-kabilah ataupun qabail yang wujud di Madinah Al-Munawwarah melebihi 100 kumpulan, 100 kabilah yang sentiasa mekah. Cuba kita bayang di dalam kepala kita macam mana Rasulullah nak bina Madinah supaya Madinah ini menjadi sebuah daulah Islamiah yang lebih hebat daripada Makkah Al-Mukarramah. Sebab al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling hebat. Zaman itu tamadun yang paling hebat Rom, Parsi, Yaman, India, China, semuanya hebat. Pengalaman mereka lebih ratusan tahun mereka bina negara, dan manusia mengatakan inilah dia tamadun manusia. Rasulullah muncul di Madinah untuk menguasai teknologi, menguasai tamadun, menguasai kemajuan yang bakal menyaingi, bahkan melintasi semua tamadun yang sedia ada, yang wujud di dunia di zaman ini. Baik, apa kelebihan yang ada dalam Islam? Rasulullah gabungkan di antara ulama dan umara. Ulama dan umara ini mustahak dia berjalan serentak. Mengapa? Sebab innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang pertama sekali, manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka adalah ulama. Dan yang saya maksud iaitulah ulama yang beramal dengan ilmu dia. Di sana saya tak nafikan ada ulama usul, ulama jenis cari makan, agama, ulama yang mengaru, ada yang dikencam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang banyak. Tetapi ulama ul akhirah, ulama yang baik ini, dia mampu membangunkan muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui acuan agama. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita renung sebagai contoh, kita kait bulan Ramadan ini 3-4 hari lagi akan menjelma. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan bulan Ramadan Al-Mubarak ini pada tahun yang kedua Hijriah? Disyariatkan ibadat puasa. Sebab Madinah Al-Munawwarah perlu dibangunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk membangunkan Madinah dalam semua aspek perlu kepada ketahanan jiwa yang kuat. Mungkin Madinah Al-Munawwarah diserang oleh musuh-musuh Islam.
Macam mana supaya penduduk di Madinah ataupun para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, mereka boleh berhadapan dengan segala ancaman, sama ada Rom, sama ada Parsi, sama ada daripada India, daripada China, daripada Yaman. Kalau mereka menyerang Madinah Al-Munawwarah, mereka mampu melepasi ujian ini. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala kukuhkan umat Islam dengan konsep Ramadan. Ini satu contoh. Konsep ibadat puasa menyebabkan puasa yang diterima oleh umat Islam ini, la'allakum tattaqun, ayat yang semua kita ingat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, akhirnya disebut la'allakum tattaqun, supaya mereka memperolehi takwa. Takwa inilah yang menyebabkan kalau kita lihat umat Islam, dia berani mati. Walaupun agama Islam tidak pernah minta peperangan, Islam tidak pernah memulakan peperangan, la tatamannau liqa'al adu, tapi wa idza laqitumuhum fasbut. Islam tak cari, tapi kalau orang mari cari Islam, dia tak berhubung. Sebab itu dalam sejarah kalau kita tengok, mereka sanggup mati. Datang rumah Nabi SAW sebelum daripada subuh, mereka datang, rupa-rupanya sahabat lain dah ramai dah mari. Sebab apa mereka pergi rumah Rasulullah? Nak minta dengan Rasulullah supaya mereka boleh duduk di saf hadapan di medan peperangan. Mereka berani mati dan mereka nak mati. Mereka meletakkan al-mautu fi sabilillahi asma amani. Baik. Bila mereka sanggup mati, cuba kita fikir, untuk bentuk ekonomi, benda yang lebih mudah daripada itu, mereka akan berjaya. Untuk membangunkan tamadun yang ada di Madinah, tentunya lebih mudah daripada peperangan. Ujian peperangan ni ujian yang paling besar. Sebab itulah Allah minta supaya ulama dengan umara ini sentiasa bergabung jalin di antara satu sama lain. Sebab ada profesional, ada umara, mereka mempunyai kemahiran di dalam bidang pentadbiran. Para alim ulama mengingatkan mereka supaya perjalanan mereka ini betul. Sebab itu kalau kita lihat di Madinah Al-Munawwarah, kita bacalah dalam kitab sejarah mana-mana sekalipun, mengapa kepimpinan yang dipimpin oleh Rasulullah, umara yang dilantik oleh Nabi SAW, kalau zaman kita ini menteri-menteri, ketua-ketua setiausaha yang dilantik oleh Rasulullah, yang terdedah dengan projek yang berbagai-bagai yang dibangunkan oleh generasi Al-Quranul Karim di zaman ini. Kita buka dalam sejarah, tidak ada seorang yang bersyukur, yang salah guna kuasa, yang menipu, yang menyeleweng, tidak ada. Mereka jujur ikhlas dan mereka berjaya membina kota suci Madinatul Munawwarah ini dengan hebat, sehingga terbuka kekuatan yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan Rom dan Parsi, mereka baca, kalau Madinah ini dibiarkan, mereka sendiri pun akan tewas, akan kalah dengan kehebatan Islam. Ini istimewa yang ada dalam Islam, minta supaya ulama dan al-umara berganding bahu. Berganding bahu. Sebab dalam pemerintahan, Islam meletakkan pemerintahan, ada acuan Islam. Dalam ekonomi, ada acuan Islam. Dalam pembangunan, ada acuan Islam. Hubungan diplomatik, ada acuan Islam. Keselamatan dalam negara, ada acuan Islam. Kebudayaan, sosial, macam-macam, dia ada acuan Islam. Kalau umara dia memerintah, dia tak tahu Islam, macam mana dia nak buat? Sebab itulah gandengan mantap di antara ulama dan umara ini menjadi salah satu daripada asas yang sangat penting di dalam agama Islam. Bila benda ini berjalan dengan baik, dia akan membentuk tamadun yang hebat. Sebab itulah kalau kita lihat di dalam sejarah, subhanallah, Nabi SAW bersama-sama dengan para sahabat, mereka bina kota suci Madinatul Munawwarah daripada bumi gersang, daripada bumi yang syarat dengan masalah, yang syarat dengan berbagai-bagai perkara. Madinah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang sangat thayyibah. Thayyibah ini yang diulas oleh para alim ulama tafsir, bukan sekadar baik orangnya berjuru belah kata,
dia maju, dia bertamadun, dia hebat. Dan kehebatan Islam inilah yang menyebabkan dia jadi baldatun thayyibah. Dia mampu menguci mulut semua orang. Orang tak boleh kata ada Islam ini cakap saja, Islam ni begini. Tak, Rasulullah tafsirkan, tunjulkan Islam bukan saja para alim ulama bercakap, tapi ulama dan umara ini berani bahu, mereka saling membina tamadun yang ada dalam negara, sehingga kalau kita lihat wujudnya ilmu-ilmu Islam yang moden di zaman ini, teknologi-teknologi yang moden yang direka hasil daripada gandengan antara para alim ulama dengan al-umara. Jadi perkara ini sudah ditinggalkan sekian lama. Kita mengharapkan supaya zaman moden ini, apabila kita buka mata, kalau kita ikut perkembangan secara online, Facebook ke mana-mana ke, kita lihat negara maju, dia tak selamat daripada rasuah, tak selamat daripada penyelewengan, tak selamat daripada kehancuran macam-macam. Wanita-wanita di Amerika, negara-negara maju, di Britain ke mana, bila sampai umur 13 tahun, 14 tahun sudah tak aman, terdedak dengan zina, terdedak dengan macam-macam, melahirkan anak haram. Sebab dia tidak ada agama, yang pertama. Yang keduanya, tidak berlaku gabungan mantap di antara ulama dan al-umara. Sebab itu kegagalan yang berlaku dalam dunia ini, kita tidak ada satu kaedah untuk memastikan negara-negara yang ada ni maju, dan kemajuan ini berjalan serentak di antara fizikal dengan spiritual. Sekejap berjalan serentak. Ya. Ada pertanyaan sahabat kita tanya di Facebook ni. Dia tanya, boleh tak berjelaskan sikit di antara apa makna ulama dan apa makna umara? Umara tu sendiri. Ada di kalangan kita tanya soalan demikian, dan ada yang tanya lagi ni, dia kata di Malaysia kita ni ada ke tak ulama tersebut, yang dimaksudkan ulama-ulama tersebut? Silakan. Terima kasih para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Umara iaitulah pemimpin-pemimpin yang memimpin negara, ataupun orang-orang kenamaan yang mempunyai pengaruh di dalam negara. Adapun ulama sebagaimana yang kita tahulah, mereka yang menguasai ilmu-ilmu Islam, dan apa yang kita bincang pada hari ini iaitulah ulama-ul akhirah, iaitulah ulama-ulama yang benar-benar dia bertindak semata-mata untuk keselamatan di dunia dan keselamatan di hari akhirat. Jadi dua kumpulan inilah yang saya maksudkan, dia mesti ada gabung jalin yang mantap. Gabung jalin yang mantap. Adapun dalam konteks negara kita, ada ke ulama macam ni? Jawab dia insya-Allah ramai. Ulama-ulama alhamdulillah semakin hari semakin ramai, saya kira. Bukan yang saya maksudkan bukan ulama yang hanya mampu membaca kitab turas, tapi dia tidak mampu muayasyah, dia tidak mampu menyelesaikan isu-isu dalam kalangan manusia. Ini saya tidak nak bincangkan yang itu. Yang kita nak bincang iaitulah para alim ulama yang mampu menterjemahkan amalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah di zaman baginda bersama-sama dengan para sahabat-sahabat yang lain, yang disebut sebagai kumpulan yang memahami agama, yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai contoh a'malul ahlul Madinah, a'mal ahlul Madinah. Maknanya penduduk-penduduk di Madinah yang hidup bersama dengan Rasulullah, mereka faham agama, dan mereka ini adalah para alim ulama. Dan para alim ulama ini bukan saja dia boleh mengajar, dia buka kitab, dia mengajar orang ramai, bukan sekadar itu, tetapi dia boleh memimpin manusia, dan dia boleh menterjemahkan ilmu yang ada dalam kitab ini menjadi realiti dalam aspek yang berbagai-bagai, dalam bab ekonomi, bab muamalah, bab perbankan, bab semua bab peperangan, perdamaian, hubungan diplomatik, keselamatan dalam negeri. Ini yang saya maksudkan.
Jadi para alim ulama ataupun yang kita sebut sebagai ulama haraki, ulama yang haraki maknanya dia cuba menggerakkan Islam yang ada, supaya Islam ini bukan saja duduk dalam kitab, bukan saja duduk dalam Quran, duduk dalam hadis, tak, supaya ilmu dalam Quran, hadis, dalam kitab menjadi ilmu yang dilaksanakan dalam masyarakat, dibawa oleh siapa? Ulama haraki, ulama yang bergerak cergas, aktif untuk menterjemahkan kitab, menterjemahkan Quran, hadis secara amali di dalam masyarakat, yang paling mustahak iaitulah di dalam pentadbiran negara. InsyaAllah kumpulan ini sentiasa ada dan dijamin oleh Allah Subhanahu. Maknanya di kalangan masyarakat kita ni ada ulama yang tidak berfungsi dalam masyarakat dan ada ulama yang berfungsi dalam masyarakat. Maksudnya kalau ulama berfungsi dalam masyarakat ni, mereka yang terlibat dengan haraki, mereka terlibat dengan yang disebut dengan implementasi terhadap apa yang diajar dalam Al-Quran Karim. Dan kalau yang ada ulama yang jenis pendiam saja, yang duduk diam, dia tak nak peduli terhadap masyarakat, bagaimana dengan keadaan ulama tersebut? Ada pertanyaan daripada sahabat kita, ulama yang jenis macam mana kita kena ikut? Sebab masing-masing dakwa sekarang ni, kami pun ulama, misal contohnya, kemudian yang bersama dengan orang kafir, mereka dakwa mereka pun ulama juga. Kemudian ada yang dakwa kamilah ulama yang membawa benar-benar ajaran agama. Jadi pertanyaan di kalangan kita ni tanya, macam mana pula dalam keadaan yang kami nak ikut? Ada yang sebut ulama tu mesti ada PhD. Macam mana pula kadang-kadang pening masyarakat dengan statement-statement yang keluar daripada demikian? Ulama tu mesti ada PhD dulu. Kalau tak ada PhD, maka bukan ulama. Boleh jadi begitu yang ditanya oleh Syamil Raimi ni sendiri. Dan ada yang dia sebut, kat mana yang ulama yang perlu berperanan dalam konteks Malaysia kita sekarang ni? Banyak tu pertanyaan, masing-masing dah mula berkembang dah idea. Nampak dah mula, masing-masing dah nampak apa yang nak disebut oleh tuan guru kita. Penonton dah dengar dah keadaan ini. Maka dalam keadaan sebegini, ulama yang macam mana sebenarnya? Ulama yang terlibat dengan politik ke? Ataupun ulama yang tak terlibat dengan politik? Ada yang sebut, kalau ustaz terlibat dengan politik, saya tak nak ikut lah. Dia sebut demikian. Macam mana pandangan yang berhormat? Silakan. Terima kasih. Dan nampak soalan kita ni makin malam makin panas ni. Biar panas apa? Biar panas. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana yang saya sebut, ulama ul akhirah, ulama ni iaitulah warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya, maknanya ulama ini dia mewarisi segala-galanya yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bercakap ini tak kira siapa. Kalau saya pun, maknanya saya buat ataupun saya sebagai orang yang belajar agama begini-begini, tapi kalau saya tidak aktif sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia ulama juga. Sebab itu dibahagikan dalam Islam, ada ulama dunia, ada ulama ul akhirah. Dalam setengah-setengah kitab dia panggil ulama usul, ulama yang jahat, yang disebut sebagai syaitanul akhras. Ada ulama ni dia disebut, bukan saya sebut, tetapi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syaitanul akhras, iaitulah syaitan yang bisu. Digelarkan dia ni syaitan, kemudian bisu. Sebab apa? Ada orang yang tak berani nak sebut haram kepada benda yang haram, nak sebut wajib kepada benda yang wajib, nak cegah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam tastati' fa bilisani fa illam tastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Bila kita nampak kemungkaran, kita kena cegah dengan kekuatan kita, dengan tangan. Tak mampu, kena cegah dengan mulut kita. Mulut para alim ulama boleh cegah, boleh cegah. Tapi tinggal lagi ada ulama ni dia cari makan. Dengan sangat duka cita saya sebut,
Bila dia seronok duduk di satu-satu tempat, maka dia bimbang takut dicabut, maka dia sanggup menyembunyikan hukum Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan amar ma'ruf. Dia tak berani nak kata riba ini tak boleh, rasuah tak boleh, kita kena perangi rasuah, dan dia tak berani nak wujudkan sebuah negara yang disebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dia tak berani nak bercakap masalah negara, masalah pemerintahan, masalah apa. Jadi ulama yang seumpama ini disebut sebagai yang pertama syaitan, yang kedua dia membisu, dia tak berani nak cakap perkara yang benar. Ini satu perkara. Baik, ulama al-akhirah, ulama yang berperanan, dia mesti ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar kita talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, hendaklah kamu bersama-sama dengan jamaah Islam ataupun kumpulan Islam dan pemimpin yang ada di dalam harakah Islamiah ataupun di dalam kumpulan ini. Banyak lagi hadis-hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran jelas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tugas kamu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengapa kita ni disebut kuntum khaira ummah? Kamu ni sebaik-baik ummah. Allah keluarkan untuk siapa? Linnas, untuk manusia. Tugas kita al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Suruh manusia supaya buat benda baik. Buat benda baik ni bukan sekadar solat, minta fakat semayang belaka, minta supaya semua berpuasa dekat Ramadan, Covid, jangan keluar rumah, bukan sekadar itu saja. Al-amru bil ma'ruf, kita minta supaya manusia ini bina daulah Islamiah, manusia bina ekonomi Islam, manusia bina pentadbiran Islam, manusia buat itu, buat ini. Benda yang diperintah dalam Al-Quranul Karim yang baik itu dikira al-amru bil ma'ruf. An-nahyu 'anil munkar, cegah kemungkaran. Kita tahu kemungkaran, kita kena cegah. Kita kena bercakap benar, bercakap jujur. Ada orang tak berani, dia nak bercakap perkara-perkara yang dia anggap kalau bercakap banyak menyebabkan periuk nasi dia tertutup lah, apalah begini. Ini adalah suatu benda yang tak sepatut. Sebab itulah Allah minta para alim ulama dia bersama-sama dengan talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, mesti bersama-sama dengan jamaah Islam dan imam pemimpin yang ada di dalamnya. Mengapa dia perlu bergabung di dalam harakah Islamnya? Sebab kita kena ingat, kita buat kerja Islam, walaupun agama Islam ni agama yang baik, kita suruh orang buat benda baik, buat benda baik, sangat baik. Kita cegah muka ni benda tak baik. Sepatutnya tidak ada musuh lah Islam ni. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Quranul Karim, kita akan berdepan dengan rintangan, dengan ujian yang berbagai-bagai. Am hasibtum an tadkhulul jannah, sampai Allah sebut, adakah kamu rasa kamu dah boleh masuk syurga Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Banyak lagi ayat-ayat lain. Allah kata, adakah kamu rasa kamu boleh masuk syurga Allah sedangkan belum lagi datang kepada kamu ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menguji kaum sebelum daripada kamu. Mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya sehingga berkatalah Rasul bersama-sama dengan pengikutnya, bilakah lagi datangnya pertolongan daripada Allah? Sesungguhnya pertolongan daripada Allah itu hampir. Kalau kita fikir sepatutnya Islam ni tak ada orang marah. Islam ni suruh orang buat benda baik, jangan kamu kena buat baik, kamu kena jaga orang tua, kamu kena begini, kalau kamu memerintah negara kamu kena buat macam ni sebab dia baik. Patut cegah muka. Jangan rasuah, jangan salah guna kuasa, jangan itu, jangan mencuri, jangan menyamuk, jangan merompok, jangan tindak manusia, jangan guna penyalahgunaan kuasa. Bila kita berkuasa kita salah guna kuasa, jangan itu, jangan ini. Sepatutnya semua orang terima. Tapi hakikatnya manusia bermusuh.
Rasulullah manusia yang paling baik berdepan dengan musuh yang berbagai-bagai. Ada orang munafik, ada orang kafir, musyrik, ada orang yang daripada agama Yahudi, agama Nasrani. Ya, Fran. Walaupun ya. Kalau kita tanya, sebab apa dia lawan Rasulullah? Barangkali dia tak boleh nak jawab. Tapi itulah hakikat. Sebab itulah Allah minta para alim ulama ini supaya bersama-sama dengan jamaah. Sebab kita bersama dengan jamaah, kita boleh tegas dalam perkara-perkara tertentu. Dan ulama ini dia berhadapan, hatta dipenjara, hatta ditangkap. Ada ulama yang dibunuh, dibunuh kejam. Bani Israel ini dia bunuh para anbiya, para nabi. Disebut oleh Imam Ibn Kathir, begitu ramai ribu-ribu nabi yang tidak disebut nama mereka di dalam Al-Quranul Karim, nabi bukan rasul, dibunuh oleh Bani Israel. Apa salah nabi itu? Apa dosa yang dibuat oleh nabi? Inilah dia ulama. Ulama ni dia akan berhadapan dengan macam-macam cemuhan daripada manusia. Maka ulama yang keseorangan, dengan maaf saya sebut, kalau kita sebut kita ni nak jadi pendakwah bebas, akhir sekali dia akan cakap amar makruf ya. Itu pun sebahagian daripada amar makruf. Nahyu munkar dia tak berani bercakap. Tapi kalau ulama menggabungkan diri dengan harakah Islamiyah, harakah Islamiyah dia ada agenda. Perjuangan dia syumuliyatul Islam, dia memperjuangkan secara terbuka, maka dia akan berani. Dia berani menghadapi segala-galanya. Tapi kalau kita keseorangan duduk sorat, siapa nak sambung perjuangan kita kalau kita ditangkap? Inilah yang menyebabkan ada ulama dia tak akan bercakap perkara-perkara. Dia kata ini tajuk ni sensitif. Cuba kita tengok Nabi SAW. Rasulullah ada sebut macam tu. Ini tak boleh, ni sensitif. Ini tu dah Rasulullah dia sebut Islam sebagaimana yang ada dalam Quran, sebagaimana yang ada dalam hadis Nabi SAW. Dan Rasulullah ini tegas. Kita baca dalam satu hadis, benar Rasulullah dia sebut Nabi dan Rasul bila sarung baju besi dia tak akan berundur kecuali menang ataupun mati syahid. Maknanya ketegasan yang begitu rupa yang ditunjuk oleh Rasulullah. Dan inilah dia peranan ulama. Sebab ulama kalau dia duduk main cakap begitu saja, main cakap, dia tak ke mana-mana sebenarnya, tak ke mana-mana. Dan walaupun dia ada pengikut, dia ada apa, tapi dia tak ke mana-mana. Sebab itulah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita bersama-sama dengan jamaah Islam, dengan kumpulan Islam. Mudah-mudahan insya-Allah bila kita bersama dengan kumpulan Islam, kita ada kekuatan. Dan ada orang yang boleh tegur. Ini penyakit kadang-kadang para alim ulama ni orang nak tegur tak boleh. Ini penyakit. Kalau kita duduk dalam jamaah Islam, orang boleh muhasabah kita, orang boleh tegur kita, dan kita pun boleh menyalurkan ilmu kita ini dengan cara yang lebih berkesan. Jadi sebab itu dalam konteks negara kita ini, mudah-mudahan insya-Allah kita lebih terbuka, semua pihak dia kena lebih terbuka, dan semua kedudukan masing-masing ini dia kena ambil munafaat ataupun garis panduan daripada ajaran Islam. Sebab ajaran Islam sahaja yang menjadi ajaran yang paling hebat dalam bidang apa sekalipun. Dalam bidang apa sekalipun, bab ekonomi ke bab apa, kita kena ambil acuan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Bila kita nak ambil acuan ini berada pada para alim ulama. Jadi sebab itu saya sebutlah macam kementerian ke, macam tak kira lah JLC ke apa ke, dalam negara kita kena ada para alim ulama supaya dia dapat pandu. Ada benda-benda yang kita kena tahu Islam ini dia buat macam mana perkara ini, Islam selesai benda ini dengan cara yang macam mana. Jadi mudah-mudahan insya-Allah gabungan di antara ulama dengan umara ini dia akan membentuk sebuah negara yang baik, dan sebuah negara yang orang panggil
dilihat oleh semua manusia. Orang Islam pun tengok ini adalah satu benda yang baik. Masyarakat bukan Islam pun dia akan nampak inilah benda yang baik. Dan bagi saya rasa isu Islam dengan masyarakat bukan Islam ni sangat mustahak dalam negara kita. Jangan sampai orang bukan Islam ni bermusuh dengan agama dalam keadaan mereka jahil. Sebab itulah peranan para alim ulama untuk menerangkan ilmu Islam, menerangkan fakta-fakta Islam, menyampaikan benda ini imma melalui lisan, imma melalui pelaksanaan Islam dalam aspek yang berbagai-bagai. Kita buat, insya-Allah orang akan nampak inilah dia kebaikan Islam, inilah dia keadilan Islam. Ini adalah satu perkara yang paling besar. Alhamdulillah, kita panjang tu, bagus. Satu penjelasan yang cukup mantap, dan sahabat-sahabat komen banyak dan tanya pun pertanyaan-pertanyaan pun semakin panas-panas sebenarnya yang ditanya oleh sahabat-sahabat kita ni. Antaranya yang ditanya oleh Firdaus, dia tanya pada kita bahawa kenapa orang kita ni kalau disebut ulama je dia nampak mesti pakai kereta buruk, mesti pakaian baju lusuh, kemudian pakaian dalam keadaan yang tak seimbang. Cara ulama-ulama ni mesti dalam keadaan yang gambaran pada mereka ialah orang yang tawaduk konon-kononnya. Perlu begitukah menjadi ulama ni? Katanya Firdaus tanya soalan yang demikian. Kemudian ada lagi pertanyaan yang tanya dalam perbincangan kita ni tentang sekarang ni banyak pahaman-pahaman dan didikan yang berbagai dalam masyarakat kita ni, dalam media cetak. Ramai pengikut baru dapat dikesan. Apa pandangan Ustaz bagi mencegah penularan sebegini? Dalam masa yang sama juga, soalan-soalan ni bertubi-tubi sedang masuk ni, sedang tanya soalan-soalan, dan ada yang tanya bagaimana pula dengan orang penghina-penghina ulama. Kalaulah penghina-penghina yang disebut dengan umara, kita boleh nampak kesan dia ada terus, kerajaan boleh tangkap penghina umara, penghina agung misal contohnya, nampak terus. Tapi bila orang hina ulama, tiba-tiba kita masing-masing dalam keadaan tak tahu nak buat apa dia. Apa pandangan YB Ustaz untuk dalam membicarakan tajuk ini sebegini? Silakan. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati Allah. Ya. Bila kita menyentuh ulama dengan perkara-perkara harian, kereta besar ke kereta kecil, nak pakai baju buruk ke macam mana, dia begini, benda yang seumpama ini kita kena ingat Nabi SAW. Kalau kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, kita akan bertemu ada kalanya Rasulullah dia pakai baju yang carif. Ada kala Rasulullah SAW dia pakai baju afkharus thiyab. Satu riwayat mengatakan waktu rombongan pembesar-pembesar daripada Yaman datang ke Madinatul Munawwarah, orang Yaman ni dia pakai baju yang gah bagi orang yang hebat. Orang hebat dia ada pakaian dia gah. Rasulullah pakai baju pakaian yang lebih gah daripada dia. Dalam hadis kita bertemu Rasulullah ada kalanya naik hemar, ada kala Rasulullah naik kuda yang ada ulama menyebut bahawa kuda yang paling mahal di Madinatul Munawwarah, kuda putih yang disebut paling mahal, paling mulia di Madinatul Munawwarah, dinaiki oleh Nabi SAW. Baik, mengapa situasi ini berlaku? Dia berlaku para hadirin hadirat sekalian. Mengapa Rasulullah pakai baju carif? Sebab Rasulullah turun ke kawasan-kawasan badui, ke kawasan-kawasan perkampungan. Rasulullah bertemu dengan orang-orang kampung yang duduk, kalau kita di hulu, di kawasan-kawasan yang begitu, takkanlah kita nak pergi nak pakai kot, nak pakai apa, nanti orang rasa segar dengan kita. Jadi kita pakai ni pakaian kita supaya kita dapat rapatkan kita ini dengan masyarakat, supaya mudah kita masuk berinteraksi dengan masyarakat. Jadi dalam waktu yang sama, mengapa Rasulullah pakai baju yang afkharus thiyab, baju yang paling mahal, yang paling hebat, nampak kehebatan dia? Sebab Rasulullah pakai waktu berhadapan dengan pembesar-pembesar yang datang daripada Yaman.
menandakan kepada kita bahawa isu yang seumpama ini, para alim ulama dia perlu kena serasi dengan masyarakat. Ada orang kadang-kadang dia ambil satu hadis, dia tak baca hadis lain. Ini disebabkan juhala, dia jahil, dia ambil satu hadis. Dia kata Rasulullah pakai baju cari, maka dia pun pakai baju cari. Masuk supermarket pun pakai baju cari, pergi masjid pakai baju cari. Itu tak boleh dalam Islam kalau kita baca dalam hadis. Sebab apa hari raya, hari-hari yang munasabat fil Islam, hari munasabah, hari besar, Maulidur Rasul ke apa ke, disunatkan kepada kita pakai baju yang baru, yang berwarna-warni, yang maknanya pattern design yang paling moden kita pakai. Ini ulama. Begitu juga kenderaan, kereta ke apa ke, Fadil Ustaz Dasuki dia pakai BMW. Dan saya rasa itu salah satu daripada, sebab kadang-kadang ada manusia ni dia nilai seseorang ini melalui madiyah, melalui kebenaran. Kalau dia tengok kita naik kereta nak cabut tayar, dia tak kifah, dia tak bagi kepercayaan tak apa. Terutamanya dalam bidang-bidang perniagaan. Saya salah seorang daripada ahli perniagaan. Saya kenal waktu saya mulakan perniagaan. Saya bisnes emas. Saya bagi tahu dia. Jadi waktu tu saya ni baru lepas orang panggil belajar baru ni. Kereta pun buruk dah dipakai. Kita nak ambil emas, orang tak percaya. Tak percaya. Tapi alhamdulillah selepas daripada beberapa tempoh saya berjaya bisnes, saya pakailah kereta besar sikit. Bila pakai kereta besar, pakai Mercedes S-Class, dia bagi saja dah 2-3 juta harga, dia bagi ambil, bayar kemudian. Dia memudahkan. Satu. Yang kedua, kadang-kadang masyarakat non-Muslim, orang Cina sebagai contoh, kalau kita pergi nak dakwah dia, kita pergi dalam keadaan selekeh, dia tak dengar. Tak dengar. Saya buat kajian dalam tesis PhD saya, kajian pendekatan dakwah kepada masyarakat Buddha, Hinayana dan Mahayana. Saya buat. Saya pergi ke Ketik. Banyak ketik yang saya masuk di Malaysia ini. Banyak Ketik itu kuih lah, Ketik ni. Ketik ni Ketiklah rumah ibadat orang-orang Buddha, Buddhis. Orang Kuala Lumpur ni tak kenal Ketik. Bila saya pergi, kita bawa kereta buruk sebagai contoh, dia gitu-gitu je. Tapi kalau kita pergi dengan S-Class, dengan kereta Merc, ada reba apa semua sekali, dia mari ni, dia buka pintu. Lepas dia buka pintu, dia persilakan kita. Bila kita bercakap, semua dengar. Dia dengar. Dia perhati pula yang kita bercakap, kita sebut begini. Ini adalah suatu yang, sebab itulah jangan sekali-kali kita mainkan isu yang bercanggah dengan sunnah. Sebab itu Rasulullah ada kala dia pakai baju cari, baju begini, ada kalanya dia pakai pertengahan. Di medan perang dan seumpamanya, Rasulullah naik kuda yang tangkap, kuda yang hebat. Kuda yang hebat. Maknanya ini kenderaan-kenderaan yang dibenarkan di dalam ajaran Islam. Jadi para alim ulama suka juga saya nasihat, maknanya kalau kita duduk di tempat-tempat yang mesti kita kena pakai kemas, kita ke parlimen, janganlah selekeh nampak. Kita pergi ke majlis-majlis rasmi, kita pakailah pakaian-pakaian yang kemas. Dan pakaian-pakaian para alim ulama ni tidak semestinya. Saya kadang-kadang pakai jubah, pakai seluar, kadang-kadang saya pakai necktie, pakai songkok, pakai baju Melayu, pakai coat, macam-macam. Jadi kita buat benda ni sesuai dengan keadaan semasa. Sebab ya taghayyarul ahkam bi taghayyuriz zamani wal makan. Hukum ni dia boleh berubah kerana berubahnya tempat, berubahnya suasana. Tempat macam ni kita kena macam ni. Cuma syarat dia jangan sekali-kali pakaian kita bercanggah dengan agama Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Itu dia punya kunci. Pakaian kita nak pakai macam mana? Kita tengok dalam Zadul Ma'ad. Disebut bahawa as-sunnatu fi zalik ma yatayassar. Sunnah pakaian ini kita pakai yang kita rasa benda ini senang bagi kita, dan dia tidak bercanggah dengan agama, tak bercanggah dengan agama. Kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah, kita nak pakai jubah, nak pakai egar, boleh kita pakai.
Tapi kalau kita masuk kampung, kita tak pernah nak pakai jubah, tak pernah pakai gak, kita pakai adalah kampung, orang kata tercabut wayar. Dia masalah juga, dia kena tengok keadaan. Jadi para alim ulama pun dia kena sesuai lah benda-benda yang seumpama ini. Ya, betul. Dan yang kedua, Ya. yang saya nak tu iaitulah ada orang dia kata ulama ni jangan berpolitik. Para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita kena balik kepada kaedah agama. Kalau kita nak tafsir agama ini dengan kepala kita, dengan cara kita, dengan pemikiran kita, dia tak selesai. Kita tengok cara agama. Rasulullah berpolitik ataupun tidak? Sidang pendengar jawab sendirilah. Kalau Rasulullah tak berpolitik, Rasulullah duduk diam, ya Rasulullah tak tadbir negara, tak apa, saya terima. Tapi bila Rasulullah berpolitik, sebab kalau kita tolak politik bermakna kita menolak dalam Islam ini syumuliyatul Islam. Islam ni istimewa dia agama yang syumul. Semua aspek kehidupan manusia, perbuatan manusia, segala-galanya ada dalam Islam. Dan kita kena beriman dengan perkara ini. Bukan saja kita baca, kita tahu, tapi kita kena beriman bahawa dalam Islam ada politik, dalam Islam ada ekonomi, dalam Islam ada pemerintahan negara, dalam Islam ada peperangan, dalam Islam ada perdamaian. Islam ni apa benda yang kita bercakap, semuanya wujud di dalam Al-Quran. Tak ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi SAW. Tak ada dalam hadis, dia ada ijma', dia ada qiyas, dia ada amal ahlul Madinah, dia ada sadduz zari'ah, dia ada macam-macam di dalam agama Islam. Pokoknya Islam ini agama syumul. Kalau kita nafikan ulama jangan berpolitik, maka seolah-olah kita mengatakan bahawa Rasulullah ni tak berpolitik. Ini satu benda yang besar. Satu benda yang besar yang jangan kita tafsirkan Islam ini mengikut selera kita, mengikut dan ada kumpulan ni dia menganggapkan dia ni yang benar. Memang kullu hizbin bima ladayhim farihun. Semua kumpulan, semua pihak, semua manusia ni dia menganggapkan dia benar, dia yang betul. Ada orang buat Islam ni cara macam ni, dia mengatakan dia paling betul. Ada orang yang uzlah duduk dalam gua, dia duduk mengatik dalam gua, dia kata dia paling betul, dia paling betul. Ada orang ni kerja dia sembahyang pergi masjid ni, anak isteri dia tak cara mana, tapi kalau kita tanya, dia kata dia yang paling betul. Para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, semua ini kita kena balik kepada sirah Nabi SAW. Macam mana Rasulullah buat dengan agama. Rasulullah berkahwin, Rasulullah berniaga, Rasulullah memerintah negara, Rasulullah menguruskan ekonomi, Rasulullah masuk medan peperangan, Rasulullah duduk di meja rundingan, Rasulullah terima tetamu hubungan diplomatik, Rasulullah pastikan keselamatan dalam negara ni begini. Kita umat Muhammad ini kita kena terima dan kita kena ambil semua sekali yang diajar oleh Nabi SAW. Benar, benda ni simple saja. Benda ni simple. Cuma kadang-kadang bila kita jahil dan bila kita ni nak membetulkan kita, maka kita kena bercakap betul. Dan saya secara jujur, secara ikhlas saya sebut, memang kalau kita bawa Islam ini mengikut selera kita akan mudah. Para hadirin, kalau kita bawa Islam secara syumul, kita terlibat dengan politik apa, musuh kita ramai tu, musuh ramai. Kalau saya nak senang, saya tak cakap benda macam ni. Sebab apa? Semua orang puji saya, sebut Ustaz ni Zawawiyah inilah ulama sebenar, ulama ni. Sebab apa? Dia tak pernah bercakap benda-benda yang orang tersinggung ke apa ke begini-begini. Dia macam mana sekalipun kita kena bercakap sebagaimana yang Rasulullah bercakap, dan sikap kita ini kita kena sama sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita dengan Islam ini kita serasi. Dan perlu kita ingat, bila kita serasi dengan Islam, bila kita beramal dengan Islam, memang kita akan berhadapan dengan ujian-ujian yang berbagai-bagai yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para alim ulama kita sebut, sekiranya kita tidak diuji oleh Allah, maka kita kena sembah. Orang tak kata apa dengan kita, orang sangka baik dengan kita, kita kena sembah bahawa
Islam kita tu tak tepat, dan kita tidak bawa syumuliyatul Islam, agama yang lengkap kita tak bawa. Kita bercakap beberapa aspek saja. Beberapa aspek kita bercakap bab sedekah, kita bercakap bab kelebihan tu, fadail amal, kita bercakap yang ni je. Kecacatan dalam kerajaan kita tak bercakap, muka yang berlaku dalam negara kita tak bercakap, apa yang berlaku dalam dunia Amerika Syarikat kita tak kencam, Yahudi yang menindas Israel kita tak bercakap, diamkan diri, masyarakat bukan Islam yang bermusuh dengan Islam kita tak bercakap, mari orang yang kritik Islam kita duduk diam je, kita kira kita je buka kitab fiqh, kita mengajar bab tahara, bab sembahyang. Kita tak jadi warasatul anbiya, pewaris kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita seronoklah. Sebab apa? Ialah orang tak marah. Orang marah ni pun satu benda yang besar. Kadang-kadang kita bercakap benar, tiba-tiba orang marah. Jadi sebab itu kita kena faham. Islam ni dia macam tu. Macam tu. Sebab apa Allah buat macam tu? Kerana Allah nak bagi kepada kita ganjaran yang sangat besar. Orang yang duduk dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sama sebagaimana orang yang gugur syahid. Satu riwayat menyebut ka'ajri syahidin, seolah-olah orang ni mati syahid. Sebab apa? Sebab kita berhadapan dengan macam-macam kerenah yang ada di dunia ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Panjang, seronok. Dan penonton-penonton sebenarnya dalam YouTube, dalam Facebook, dalam Instagram ni sibuk tanya soalan-soalan yang panjang-panjang, soalan-soalan ditanya. Kita boleh buat satu program khusus sebenarnya. Cuma sebelum akhir ni, sebelum kita minta yang berhormat Datuk Dr. Nizzawawi untuk membaca doa pada kita dah, tambah-tambah dalam suasana begini, boleh tak ada pertanyaan yang untuk nak merumuskan sebenarnya apa peranan Datuk terutamanya ulama-ulama di Malaysia kita ni dalam membangunkan bumi Malaysia ni dalam kerajaan baru sekarang ni. Bila kerajaan baru Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memegang tampuk kuasa di Malaysia kita ni dipanggil golongan umara. Kemudian peranan ulama-ulama ni, kalau manalah tahu malam ni Tan Sri Muhyiddin Yassin dengar misal contohnya apa yang disebut oleh Datuk pada malam ni, ataupun ada orang-orang yang dekat dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengar, sebenarnya Datuk nak bagi tahu sikit Malaysia ni perlu jadi bagaimana sebenarnya untuk di bumi Malaysia kita ni, biar kita nampak ulama ni betul yang dalam disebut dalam hadis Rasulullah tadi, untuk sama-sama berperanan. Iza salahat salahan nas wa iza fasadat fasadan nas ala wahyal ulama wal umara. Rasulullah sebut kalau baiknya dua golongan ini, baiklah seluruh manusia. Tapi kalau rosaknya dua golongan ni, rosaklah seluruh manusia. Jadi dalam COVID-19 ini, misal contohnya, bila ada satu kumpulan, ada sahabat kita daripada Johor tanya sebentar tadi, dia tanya ada satu kumpulan Hizbut Tahrir, dia sebut kita perlu sembahyang Jumaat, kita tak perlu untuk kita ni tinggalkan sembahyang Jumaat, bahkan kita kena solat Jumaat. Dan ada orang yang nak lawan pandangan-pandangan sebegini. Jadi dalam tempoh sebegini, sebenarnya Datuk nak suruh kalau ulama-ulama ni di Malaysia kita ni, kita nak jadi macam mana bumi Malaysia ni sebenarnya, dan peranan apa yang patut digunakan di bumi Malaysia kita ni untuk menjadikan Malaysia ni biar jadi nampak baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ada sahabat yang sebut tadi, dia kata Brunei, cuba kita ikut contoh Brunei, bagaimana Allah kurniakan rezeki-rezeki dan nikmat-nikmat dan sebagainya. Maknanya peranan ulama tu mainkan peranan yang besar juga di Brunei. Kemudian kita tengok di negara kita ni macam mana kita nak bangunkan. Ulama-ulama kata apa yang sepatutnya dibangunkan di bumi Malaysia kita. Dan insya-Allah lepas pada tu Datuk simpulkan terus dalam perbincangan kita ni. Kemudian kita baca doa lah, kerana masa kita cukup terhad. Ada yang akan terputus line kita sekejap lagi. Silakan. Okey. Terima kasih kepada para pendengar yang sudi mengemukakan soalan-soalan, dan saya pun tak tahu nak fit macam mana dalam waktu yang
pendek ini. Dia dalam konteks negara kita yang baru bertukar kerajaan, dan alhamdulillah satu pertukaran yang membawa kebaikan kepada semualah. Kita mengharapkan begitu. Cuma harapan daripada saya supaya gandingan mantap di antara ulama dengan al-umara. Sebab sebagaimana yang saya sebut, apa jua agenda yang ada dalam negara kita, kalau kita kesampingkan isu agama, kita akan gagal. Dia tak boleh lari benda ini. Kalau kita ketepikan perkara agama, kita tidak fokuskan bab ekonomi kita, bab apa pun, kalau kita tidak cuba kembalikan kepada ekonomi, jangankan negara kita, negara-negara lain pun sebagaimana yang kita tahu, mereka berhadapan dengan kegagalan yang berbagai-bagai. Kadang-kadang kalau ekonomi mereka maju, tapi rakyat mereka tak maju, rakyat mereka kelam kabut, tidak ada moral, tidak ada macam-macam. Jadi gandingan mantap dalam semua agensi, semua kementerian yang ada dalam negara kita ini adalah suatu perkara yang sangat mustahak, dan dia adalah satu asas ataupun basic di dalam agama Islam kita. Ini perlu kita kena ingat, dan biarlah kita sama-sama bekerja untuk negara kita ini, supaya negara kita menjadi sebuah negara yang maju, sebuah negara yang maju, yang mampu bersaing dengan mana-mana negara yang maju. Dalam waktu yang sama, masyarakat dalam negara kita adalah masyarakat yang mempunyai akidah yang mantap, yang tidak mudah untuk dipesongkan mereka ini. Kita bercakap masalah rasuah sebagai contoh. Dulu nak bentera rasuah apa semua sekali. Saya nak ingatkan kepada semua, kalau kita nak bentera rasuah tanpa agama, kita tak akan ke mana-mana, kita akan gagal. Kalau kita nak pacu masyarakat kita supaya masyarakat kita ni kreatif, masyarakat kita ni maju, tanpa kita selit agama dalam pemikiran mereka, kita tak ke mana-mana. Kesungguhan mereka tak ada, apa benda tak ada. Zaman Rasulullah, sebab apa para sahabat ini, kalau dia pecut ekonomi, kemajuan ekonomi, dia pecut sungguh-sungguh. Sebab apa? Dorongan agama di belakang. Agama mengajak supaya kita kena maju dalam bidang ekonomi. Dalam bidang orang panggil, tengok di Madinah Al-Munawwarah, bumi orang berkelahi, Aus dengan Khazraj berkelahi, berperang sampai lebih daripada 100 tahun. Satu riwayat kata lebih daripada 100 tahun. Mengapa mereka boleh berbaik? Mereka boleh berbaik. Alhamdulillah, hari ni kalau kita tengok, dengan maaflah saya sebut, PAS dengan UMNO, kita bergaduh lama. Mengapa kita berbaik? Kalau boleh kita bergaduh ni seronok. Tapi alhamdulillah dengan ajaran agama yang minta supaya kita bersatu di antara satu sama lain, supaya kita memaafkan orang lain, supaya semua sekali faktor agama ini memberi dorongan untuk kita berjaya. Jadi sebab itu harapan daripada saya supaya pembangunan negara ini kita bangun selari dengan tuntutan agama. Jangan kita nampak agama, bila kita sebut agama ni kita nampak hukum hakam yang berat-berat dah. No, ini bukan. Jadi sebab itu bila kita sebut agama, kita kena tengok syumuliyatul Islam. Agama ni agama yang lengkap, yang memacu manusia supaya manusia ini menjadi kumpulan Islam yang berada di hadapan, yang membina tamadun, yang berjaya mencipta idea-idea yang baru, idea-idea yang baru dalam pemerintahan dan seumpamanya. Dan dalam konteks kita berhadapan dengan COVID-19, saya nak sebut bahawa COVID-19 ini satu perkara yang menyentuh nyawa manusia, menyentuh nyawa. Islam dia jaga nyawa, Islam jaga nyawa. Jadi sebab itu apabila perintah PKP yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, mengapa pihak kerajaan mengeluarkan PKP? Untuk menjaga nyawa manusia.
maka tentunya untuk menjaga nyawa manusia ini dia menjadi wajib. Sebab itulah saya nak sebut bahawa orang yang saja-saja nak keluar, saja-saja nak pergi sana, bukan ada perkara yang mustahak, dia telah melanggar keputusan yang